Pengantarabangsaan Universiti Awam, kita bersama lagi masih dengan Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, KSU KPT, bercakap dengan Pengantarabangsaan Universiti Awam. Tadi kita tersekat sedikit, Datuk Seri, bercakap berkenaan dengan EWF. Mungkin tadi kita ke Qatar, terbang ke London, nak terbang balik ke Qatar. Apa antara program atau pengisian yang dijalankan sewaktu di Qatar yang mungkin boleh kita kongsikan kepada penonton Lensa IPT? Ya, selain daripada pembukaan ataupun penubuhan universiti cawangan UKM di Doha, ada juga satu lagi sesi menandatangani MOU di antara Universiti Malaysia Terengganu dengan, saya katakan tadi, Qatar University. Ya. MOU ni dia lebih berfokus kepada bidang future food dan juga aquaculture. Yang ni aquaculture ni memang niche ataupun strength Universiti Malaysia Terengganu. Jadi dengan adanya MOU yang akan termeterai di antara kedua universiti ini, akan ada joint ataupun perkongsian kajian ataupun penyelidikan di antara dua universiti. Selain daripada itu, ada juga lawatan yang dibuat oleh rombongan Yang Berhormat Menteri ke Edu City, iaitu satu yang Qatar ni agak besar dari segi Qatar Foundation Edu City Headquarters di Doha. Yang ini untuk benchmarking atau untuk mempelajari kejayaan ataupun kekuatan pihak Qatar melaksanakan program ataupun projek di Edu City. Kita di Malaysia ada juga di Bandar Iskandar, di Johor. Tetapi infrastruktur cukup, tapi mungkin di segi pengisiannya belum capai seperti yang dihasratkan. Dengan adanya lawatan ke Qatar Edu City yang saya katakan tadi, mungkin banyak yang boleh dipelajari dan boleh dibawa ke negara kita, dan kita boleh tambah baiklah di mana yang kurang. Selain daripada itu, Yang Berhormat Menteri juga bersama dengan rombongan mengadakan juga lawatan ke Universiti Hamad bin Khalifa. Ya. Yang ini pun salah satu sesi pertemuan di antara pihak kementerian kita dengan universiti, dan juga Yang Berhormat Menteri juga mengadakan pertemuan dengan Menteri Pendidikan dan Pengajian Tinggi Qatar. Yang ini mungkin ada perkongsian maklumat di antara kedua belah pihak lah. Betul. Baik, kalau kita lihat kan, strateginya sudah bagus, Datuk Seri, pelannya sudah ada. Namun apa antara kesediaan KPT kita sendiri terhadap peluang akses pendidikan tinggi kepada komuniti global, Datuk Seri? Saya rasa di segi kita agak terencat sedikit semasa pandemik, bukan negara Malaysia saja, saya rasa seluruh negara, because semua sempadan ditutup kan. Jadi kemasukan pelajar-pelajar ke pelajar luar ke negara pun tidak berjalan. Jadi masa itu banyak mobility ataupun ODL, online distance learning yang dibuat secara online disebabkan kekangan ataupun constraint pandemik tersebut. Tapi sekarang ni dengan negara kita pun dan beberapa negara, banyak negara dah membuka sempadan, dan saya rasa akan back to normal baliklah. Jadi sekarang kita khususnya di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, EMGS, Education Global Malaysia Services ni, Malaysia Global Services adalah satu anak syarikat di bawah KPT yang dipertanggungjawabkan untuk menarik pelajar-pelajar asing untuk ke negara. Dan sekarang ni dah bermula kempen-kempen atau promosi di beberapa negara. Di negara Arab, di Pakistan, dan baru ni di Australia dan juga di Jakarta. Dan pada bulan 6 ni pun ada satu education fair yang mana kita akan terlibat di sana untuk membawa lebih ramailah, mempromosikan negara kita untuk menarik pelajar-pelajar asing lah ke negara kita. Dan kalau kita lihat, negara China lah satunya negara yang mempunyai jumlah pelajar yang ramai lah. Dan ini pun kita akan jadikan fokus lah untuk menarik pelajar daripada China. Dan yang kedua adalah Indonesia. Jadi kedua negara ini adalah satu tumpuan kita yang kita berikan kepada dua negara ini yang lebih
lebih rapi lagi, lebih hebat lagi lah. Dan untuk makluman pun kita memang ada kita punya EM Office, Education Malaysia di negara-negara yang strategik lah. Di Beijing, di Australia, di Jakarta, ya. Banyak tempat. Termasuk juga di Europe dan juga di Arab countries. Baik. Jadi itu antara selain daripada UKM tu, Datuk, di Qatar dan sebagainya kerjasama itu. Apa antara inisiatif lain dan juga kerjasama yang lain telah dan mungkin akan dilaksanakan di peringkat antarabangsa dalam memperkasakan pendidikan tinggi, terutamanya pengajian tinggi di Malaysia, Datuk? Okey, yang ini yang secara official kita lihat rombongan yang berhormat menteri pergi bersama 2 universiti, tapi sebenarnya sebelum ni ada juga yang memang di antara, kalau kita katakan eye to eye, itu institution and institution punya ni lah. Maknanya universiti, contoh universiti kebangsaan telah ada pun sebelum yang MOE yang ditandatangani pada rombongan ini. Dan ada juga universiti lain yang telah ada kerjasama di antara universiti dengan universiti di negara-negara tertentu. Memang banyak pun. UPM misalnya. UPM, UM dan banyak. Ya. Cuma sekarang ni MOU telah banyak ditandatangani. Ada juga di antara negara dengan negara. Iaitu negara menteri pengajian tinggi dengan menteri pengajian tinggi di negara tertentu. Ya. Yang itu pun banyak juga. Dan ada juga yang saya kata tadi MOU yang ditandatangani di antara eye to eye, maksudnya institution dengan institution, universiti di Malaysia dengan universiti di negara luar. Banyak. Cuma sekarang ni yang saya katakan tadi, kita perlu melihat semula lah sejauh mana keberkesanan, kejayaan yang MOU yang telah ditandatangani. Kadang-kadang tu MOU tu validnya sehingga 5 tahun, tetapi kita tak lihat, tidak ada sesuatu yang konkret selepas itu. Sekarang ini kita telah meminta Jabatan Pengajian Tinggi yang bertanggungjawab untuk melihat semua IPT dan juga IPTS ini, untuk melihat semula semua MOU yang telah ditandatangani, apakah mungkin ada yang dah tamat. Betul. Adakah perlu di renew semula, disambung ataupun ditamatkan, ataupun kita terpaksa explore kepada negara-negara yang lain. Yang ini kita tengah tengok, dan apakah penambahbaikan yang perlu kita laksanakan di masa-masa yang akan datang. Okey, baik. Saya lihat di sini penglibatan Malaysia ke dalam forum-forum yang melibatkan pendidikan, terutamanya pengajian tinggi di peringkat global, itu sangat penting. Jadi selain daripada itu, Datuk Seri, apa antara kepentingan dan juga apa yang diharapkan KPT dalam penyertaan forum-forum pendidikan pengajian tinggi seperti EWF itu sendiri, Datuk Seri? Ini okey, kalau kita lihat kenapa negara Malaysia terlibat dalam forum yang sedemikian. Salah satu macam tadi kita ke Doha dan lepas tu rombongan menteri ini ke London adalah untuk pertamanya untuk untuk memastikan keterlihatan existence ataupun kewujudan negara Malaysia ini di mata negara luar ataupun di peringkat global. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ni memang dalam strategi Kementerian Pengajian Tinggi, Malaysia nak dijadikan satu hub pendidikan tinggi di rantau ini. Jadi maknanya kita ingin membawa, macam saya kata tadi, lebih ramailah. Kita mensasarkan tadi, saya nyatakan 250,000 pelajar-pelajar asing menjelang tahun 2025. Ya? Tapi masih jauh lagi di sasaran tu. Tapi kita agresiflah. Jadi dengan menghadiri ataupun terlibat dalam forum yang saya kata tadi, macam di Education World Forum tadi di London, kita boleh berkongsi pandangan di antara menteri dengan menteri, pegawai dengan pegawai, dan keterlihatan kita itu di negara Malaysia, khususnya bidang pendidikan tinggi ini, pengajian tinggi, dirasai oleh warga yang terlibat dalam forum itu. Saya katakan tadi, lebih daripada 100 negara terlibat. Lebih 100 menteri pengajian tinggi atau menteri pendidikan terlibat dalam forum yang berlangsung dalam 4-5 hari di sana kan. Jadi dengan pelibatan kita, maknanya mereka akan merasai, Malaysia pun terlibat sama dalam masa yang sama juga dalam Expo Dubai pun kita terlibat di sana. Jadi
banyak yang kita buat jalinan kerjasama dan kolaborasi dengan pihak-pihak negara luar. Baik. Seperti di EWF itu sendiri, Datuk Seri, katanya KPT ada berkongsi berkenaan dengan innovation dalam transformasi digital, teknologi baharu dan sebagainya. Apa yang boleh kita kongsikan kepada penonton SIPT? Mungkin apa sedikit yang dikongsikan kepada dalam forum tersebut? Salah satu yang saya nyatakan tadi, dia ada 3. Salah satu perkara yang dinyatakan tadi itu adalah berkaitan semasa pandemik, walaupun dia menyebabkan inovasi, semasa pandemik kita lihat pembelajaran dan pengajaran. Jadi maknanya dikatakan tadi My Educators, salah satu program itu untuk menambah skill tenaga pengajar tu, penggunaan ICT lah dalam tempoh krisis macam pandemik tadi kan. Yang ini kita cuba berkongsi, walaupun saya rasa negara-negara maju lebih advance dalam perkara ini, tetapi kita dalam masa pandemik pun kita masih boleh melaksanakan pembelajaran pengajaran kepada pelajar-pelajar kita di negara ini. Baik. Jadi kita pun menghampiri penghujung segmen. Jadi apa antara harapan, mungkin nasihat pandangan Datuk Seri terhadap pengantarabangsa Universiti Awam kepada penonton SIPT hari ini, Datuk Seri? Kita harap supaya apa yang disasarkan dalam tempoh macam 2025, kita dapat mencapai 250,000 pelajar asing ke negara kita. Itu dicapai. Kita ada masa yang agak singkat 2 tahun ini. Dan pada masa yang sama juga, kita IPT ataupun IPTA ataupun IPTS di negara kita boleh meneroka ke negara luar. Dan ini akan memperkenalkan negara kita sebagai destinasi ataupun sebagai hub pendidikan. Kita ada branch di Doha. Lepas itu mungkin ada lagi universiti yang lain ataupun swasta, IPTS akan buka branch mereka di negara-negara lain, mungkin di Europe dan sebagainya. Ya, saya lihat kerangka kerja KPT sendiri sudah boleh mencapai. KPT itu sendiri menjadi rujukan dan juga tumpuan terutamanya dalam pengajian tinggi pendidikan di peringkat global, insya-Allah. Kita ingin ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi KPT, kerana sudi bersama kita pada hari ini. Moga-moga apa yang dirancang itu berjalan dengan lancar, Datuk Seri, dan semoga memperoleh kejayaan dan hasil yang yumalan, insya-Allah. Kepada penonton SIPT, kita selepas ini ada satu topik yang agak menarik untuk dibincangkan bersama. Jadi stay dengan kami akan kembali selepas ini dengan Lensa IPT.